Perawatan sekiranya anda mengalami demam, cirit-birit. Tragedi Stadium Kanjuruhan, Ketua Polis Malang dipecat, 9 pegawai digantung tugas. Peluru berpandu balistik Korea Utara gemparkan Jepun. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita dunia malam ini bersama saya Nur Alis, Aidil Akbar. Saudara Tentera Korea Selatan dan Amerika Syarikat melepaskan tembakan peluru berpandu ke laut sebagai tindak balas kepada Korea Utara. Semalam, Korea Utara dilaporkan menembak peluru berpandu balistik merentasi ruang udara Jepun yang menimbulkan kecaman dari pelbagai pihak. Media tempatan melaporkan Korea Selatan dan Amerika Syarikat mengadakan latihan mereka sendiri sebagai tindak balas tersebut dengan menembak peluru berpandu darat ke Laut Timur. Dalam latihan tersebut, kedua-dua tentera melepaskan 2 peluru berpandu balistik jarak dekat ATCMS ke dalam air untuk menyerang sasaran maya dengan tepat. 한미동맹은 북한의 추가 도발에 대비하여 한미 간 긴밀한 공조하에 관련 동향을 추적 감시하면서 확고한 대비 태세를 유지하고 있습니다. Semalam, Jepun mengutuk tindakan Korea Utara melepaskan peluru berpandu balistik yang tidak dikenali dalam siri ujian senjata oleh Pyongyang. Menurut Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, tindakan oleh Korea Utara itu adalah satu keganasan terutama apabila telah berulang kali melakukan perkara sama. Rusia kembali menyambung semula penghantaran bekalan gas ke Itali. Penggantungan bekalan sebelum ini didakwa terjadi selepas berlaku masalah pengangkutan di Austria. Syarikat Tenaga Itali, ENI, mengesahkan telah mula kembali menerima bekalan. Agihan bahan api itu bagaimanapun tertakluk kepada perubahan syarat dikenakan Austria. Ia juga didakwa menjadi punca kepada penangguhan agihan bekalan sejak Sabtu lalu. Sebelum konflik Rusia-Ukraine, 95% daripada bahan api di Itali diimport dengan 45% daripadanya datang dari Rusia. Ia dihantar menerusi saluran paip merentasi Ukraine. Susulan pengambil alihan 4 wilayah Ukraine ke dalam Rusia, Kesatuan Eropah EU dijangka mengenakan satu lagi sekatan terhadap Moskow. Sekiranya dilaksana, ia bakal menjadi sekatan ke-8 di kuasa kesatuan itu sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Sekatan terbaru itu sedang dimuktamad negara kesatuan. Sekiranya semua setuju, ia akan dikuatkuasakan bermula esok. Setakat ini, EU belum mengumumkan butiran mengenai perintah sekatan terbabit. Namun kesatuan dijangka melaksanakan harga siling bagi urusan penghantaran minyak Rusia ke seluruh dunia. Turut dilaporkan syur untuk memperluas senarai hitam beberapa individu ke negara EU. Sekurang-kurangnya 63 orang maut apabila pihak berkuasa Iran bertempur dengan penunjuk perasaan di Bandar Zahedan, Tenggara Iran minggu lalu. Menurut laporan, ia tercetus selepas satu dakwaan ketua polis di bandar pelabuhan Chabahar itu merogol seorang remaja perempuan yang berumur 15 tahun. Saksi memberitahu pertempuran di Zahedan berlaku selepas solat Jumaat di ibu negeri wilayah Sistan, Baluchistan yang didiami etnik minoriti Baluch dengan kebanyakannya berfahaman Sunni. Ia berlaku ketika Iran berdepan gelombang protes susulan kematian Mahsa Amini yang ditahan polis moral Iran kerana kesalahan memakai tudung yang menyaksikan sekurang-kurangnya 92 orang maut setakat ini. Dalam beberapa hantaran di media sosial memberitahu, puluhan kematian dicatatkan
gambar dan video yang dimuat naik menunjukkan keadaan hospital sesak dengan pesakit dan mayat yang berlumuran darah. Sementara itu, media kerajaan Iran pula melaporkan 5 anggota pengawal revolusi terbunuh dalam kejadian itu yang disifatkan sebagai aktiviti didalangi pengganas. Manakala Ketua Polis Sistan Baluchistan memaklumkan 3 balai polis telah diserang dan dirosakkan di wilayah tersebut. Seorang ahli Parlimen Kesatuan Eropah EU dari Sweden, Abir Al-Sahlani, bertindak menggunting rambut ketika berucap. Tindakan itu dilakukan sebagai tanda solidariti kepada Mahsa Amini yang maut selepas ditahan polis Iran. We the peoples and the citizens of the EU demand the unconditional and immediate stop of all the violence against the women and men in Iran. Until Iran is free, our fury will be bigger than the oppressors. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Jian, Azadi, women, life, freedom. Susulan dakwaan penggodaman telefon oleh pihak tentera, Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador menafikan kerajaan ada melakukan intipan ke atas musuh politik atau wartawan. Beliau turut memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan sesekali berbuat demikian. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten. Jakarta mengarahkan audit segera dilaksanakan susulan rusuhan di Stadium Kanjuruhan, Malang Sabtu lalu yang mengorbankan lebih 130 nyawa. Presiden Indonesia Joko Widodo berkata ia perlu dijalankan di semua stadium yang menjadi venue Liga Bola Sepak. Saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Semuanya, apakah gerbangnya sesuai dengan standar, cukup lebar. Dari peristiwa ini kita harus perbaiki semuanya. Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total. Kita tidak ingin peristiwa seperti di Kanjuruhan ini terjadi kembali di negara kita. Sebagai langkah berjaga-jaga berlaku konflik dengan China, stok bulanan bagi bekalan kritikal seperti makanan dan tenaga disimpan Taiwan. Bagi menjamin pelaksanaannya, perkara itu diwartakan dalam undang-undang. Menurut Timbalan Menteri Ekonomi Taiwan, Chen Chun-chai menerusi pewartaan itu, semua bekalan tenaga dapat dikekalkan oleh syarikat milik kerajaan CPC Corporation. Bagi memastikan bekalan makanan terjamin, sistem penyimpanan stok makanan ditambah baik. Pada masa sama, Taiwan turut meningkatkan penghasilan gas asli cecair, arang batu, nuklear dan tenaga boleh diperbaharui. China sering dilapor melakukan aktiviti ketenteraan berhampiran Taiwan. Kegiatan itu semakin kerap susulan lawatan Speaker Dewan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taipei. Denmark bakal mengadakan pilihan rayanya 1 November ini. Perkara itu diumum Perdana Menteri Mette Frederiksen selepas mendapat perkenan Ratu Margrethe.
Pilihan raya kali ini dijangka bakal menyaksikan saingan sengit antara Parti Demokratik Sosial pimpinan Frederiksen dengan pembangkang. Parti pemerintah juga mungkin berdepan kesukaran mempertahankan sokongan parti lain yang turut sama membentuk kerajaan. Berdasarkan undang-undang, Frederiksen yang menjawat jawatan Perdana Menteri sejak Jun 2019 perlu mengadakan pilihan raya sebelum Jun tahun depan. Desakan untuk membuat pilihan raya sering disuarakan salah satu parti yang membentuk kerajaan. Pihak berkuasa Bangladesh sedang berusaha memulihkan bekalan kuasa elektrik secara beransur-ansur di negara itu. Pada Selasa, sebahagian besar Bangladesh terputus bekalan elektrik selepas grid kuasa tidak berfungsi sekitar pukul 2 petang waktu tempatan. Menurut Pegawai Lembaga Pembangunan Tenaga Bangladesh, Shamim Hassan, siasatan sedang dijalankan untuk memastikan punca kejadian tersebut. Namun, jelasnya bekalan elektrik telah kembali pulih di 45% kawasan terjejas menjelang malam. Bangladesh mendapat 3/4 daripada tenaga elektriknya daripada gas asli yang diimport. Bangladesh sering berdepan masalah bekalan elektrik terputus tahun ini kerana ketidakupayaannya untuk menampung permintaan tenaga yang lebih tinggi. Kerajaan Bangladesh turut mencatu bekalan gas di tengah-tengah harga global yang tinggi akibat perang Rusia-Ukraine. Saudara, Kuala Lumpur cadangkan penubuhan yayasan membiaya keperluan anak-anak pelarian kepada OIC. Paparannya selepas ini. Teruskan dengan laporan berita dunia. Kuala Lumpur menyarankan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menubuhkan yayasan membiaya keperluan anak-anak pelarian untuk mendapatkan hak pendidikan sewajarnya. Antara yang boleh dilaksanakan yayasan itu nanti ialah penyediaan kompleks sekolah yang lengkap dengan peralatan, pengangkutan serta penginapan selain kurikulum bersesuaian. We all understand what can happen to a group of people, young ones, if they are not given quality education. So my proposal is for the OIC to really focus on refugee education and a foundation or any other mechanism that is really comprehensive in nature, to look at all of the issues so that we can systematically design, facilitate and develop interventions. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar antarabangsa ke-8 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia IPRC tetap bebas di Sepang. Sehingga Ogos 2022, seramai 5,046 kanak-kanak pelarian di Malaysia berdaftar dengan pendidikan rendah. 874 lagi terdiri daripada belia pelarian berdaftar untuk pendidikan menengah. Untung syarikat peruncitan terbesar Britain, Tesco, turun mendadak bagi separuh pertama tahun ini. Situasi didorong kenaikan harga barang akibat inflasi. Untung selepas cukai bagi tempoh itu direkodkan sebanyak 253 juta pound. Angka itu berkurangan lebih separuh berbanding 781 juta
pound yang dicatat bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Ekoran perkembangan itu, syarikat mengujurkan kadar keuntungan tahunan turut terkesan menjelang Disember. Ketua eksekutifnya, Ken Murphy, bagaimanapun memberi jaminan semua kaki tangan di United Kingdom bakal menerima kenaikan gaji kali kedua tahun ini. Sekurang-kurangnya 758,000 penduduk di 25 wilayah di Thailand terjejas akibat banjir setakat semalam. Menurut Agensi Pembangunan Geomaklumat dan Teknologi Angkasa Thailand, sebanyak 16% atau 84,252 hektar yang tenggelam adalah kawasan sawah padi. Tambah agensi tersebut, 3,700 kediaman musnah dan merosakkan sepanjang 1,463 kilometer jalan raya. Antara wilayah paling teruk terjejas adalah Nakhon Sawan, Ayutthaya, Pichit dan Sukhothai. Susulan runtuhan salji di Himalaya, pasukan penyelamat meneruskan pencarian hari ini bagi mengesan 26 pendaki yang masih hilang. Menurut jurucakap Agensi Bencana Negeri Uttarakhand, Ridim Anggarwal, 12 orang yang terselamat tidak mengalami kecederaan serius tetapi dalam pemerhatian di hospital. Tambahnya, 4 pendaki yang disahkan maut ditemui di celah-celah batu akibat ditolak salji ketika runtuhan. 2 helikopter tentera udara turut dihantar ke lokasi kejadian untuk membantu usaha mencari dan menyelamat. Kemalangan maut yang melibatkan pendaki sering berlaku di Himalaya. Lokasi terletaknya Gunung Everest dan beberapa puncak tertinggi yang lain di dunia. 9,000 pemandu kereta api seluruh United Kingdom mengadakan piket mendesak diberi gaji lebih besar. Tunjuk perasaan itu menyebabkan perkhidmatan pengangkutan awam terbabit lumpuh seketika. Piket diadakan selama 24 jam dengan sebahagian meninggalkan tempat kerja. Sebahagian peserta lagi pula hanya bertugas dengan kadar minimum. Tindakan itu mengakibatkan perkhidmatan tren di kawasan sibuk terjejas. Ada daripada beberapa stesen juga terpaksa ditutup. Mereka mengugut untuk mengadakan beberapa lagi siri tunjuk perasaan sekiranya permintaan tidak dilayan. Selain isu gaji, pemandu tren di United Kingdom turut berdepan ancaman buang kerja selain syarat bertugas yang kerap berubah. Jutawan Elon Musk kini bercadang meneruskan tawaran asalnya untuk membeli Twitter. Sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla itu mahu mengambil alih Twitter pada April namun membatalkan hasratnya itu. Seandainya Musk kekal dengan keputusan terbaharunya itu, maka ia akan menamatkan pertikaian perundangan yang sudah berlarutan selama beberapa bulan sehingga menjejaskan jenama Twitter serta reputasi Musk. Saham Twitter dilaporkan melonjak 12.7% sesaham sebelum dagangan dihentikan buat kali kedua, manakala saham Tesla meningkat kira-kira 2.4%. Laporan ini menyusuli pertemuan yang sangat dinanti-nantikan antara Musk dan Twitter di Mahkamah Chancery Delaware pada 17 Oktober ini. Musk menerusi suratnya kepada Twitter memaklumkan ingin meneruskan perjanjian itu mengikut syarat asal jika Hakim Delaware mengekalkan prosiding. Sekurang-kurangnya 25 tetamu majlis perkahwinan di India maut selepas bas dinaiki terjatuh ke dalam gaung. Kejadian berlaku ketika rombongan terbabit dalam perjalanan untuk hadir ke majlis kenduri. Menurut Pegawai Tinggi Polis Uttarakhand, Ashok Kumar, bas terbabit membawa 45 penumpang. Ia terbabas ketika melalui lebuh raya di kawasan pergunungan. Dalam insiden itu, bas berkenaan terjunam ke dalam gaung sedalam 500 meter. Perdana Menteri India Narendra Modi menerusi ciapan di Twitter memaklumkan akan memberi bantuan kepada semua mangsa terselamat. Uttarakhand merupakan antara kawasan yang kerap merekodkan nahas jalan raya sehingga meragut nyawa. Ia sering dikunjungi orang ramai yang ingin melawat tapak peninggalan agama.
Jumlah jangkitan COVID-19 di Manila berada pada tahap membimbangkan. Ia dikongsi pakar kesihatan negara itu apabila jumlah tersebut mencecah 19% semalam. Menurut Profesor Merangkap Fellow OCTA atau Okta Research University Filipina, Guido David, kadar tersebut telah melebihi tahap yang telah ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu 5%. Ujarnya, angka tersebut menandakan kes aktif di kawasan metropolitan itu, termasuk wilayah sekitarnya, meningkat saban hari. Ia susulan beberapa faktor, antaranya pelaksanaan semula kelas secara bersemuka, kelonggaran peraturan pemakaian pelitup separuh muka, imuniti berkurangan serta pergerakan orang ramai yang tinggi. Manila yang memiliki lebih 13 juta penduduk mencatat 869 kes baharu tertinggi sejak Januari. Filipina merekodkan sebanyak 1,967 kes baharu setakat Isnin lalu, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif virus itu di Filipina kepada 3,955,758 kes. Daripada 110 juta penduduk di seluruh negara, seramai 73.1 juta sudah lengkap vaksinasi. Di Perancis, gelombang ke-8 virus COVID-19 dijangka melanda negara itu menjelang musim sejuk penghujung tahun ini. Perkara itu disahkan oleh ahli Lembaga Strategik Vaksinasi Kerajaan Perancis, Brigitte Autran, semalam. Ujarnya, angka-angka berkait COVID-19 mendapati kes baru jangkitan meningkat di negara itu sebanyak 45,631 kes, tertinggi sejak Ogos lalu. Jumlah kematian akibat COVID-19 sejak melanda Perancis kini berjumlah lebih 151,500 mangsa. Vietnam mencatatkan kes pertama cacar monyet melibatkan seorang wanita berusia 35 tahun. Beliau yang menetap di Bandar Ho Chi Minh mula berdepan masalah kesihatan 18 September lalu ketika melawat Dubai. Menurut Kementerian Kesihatan negara tersebut, pesakit mengalami gejala demam, keletihan, sakit otot, sakit kepala dan batuk selain bengkak kemerahan serta gatal pada lengan, badan dan muka sebelum pulang ke Vietnam pada 22 September lalu. Wanita tersebut kemudian dimasukkan ke Hospital Tu Du di Ho Chi Minh sebelum dipindahkan ke Hospital Dermatovenerologi untuk menjalani rawatan dan pengasingan. Beliau kemudian disahkan positif cacar monyet dan dipindahkan ke Hospital Penyakit Tropika bagi menjalani rawatan, pengasingan dan penjujukan genom. Beliau kini dilaporkan stabil tanpa demam.